TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 bersama saya Syafiqah Farahin. Dan seperti biasa, slot ini memberi fokus untuk membantu murid-murid cemerlang dan juga lulus dalam pentaksiran SPM. Jadi sebelum kita memulakan mata pelajaran pada hari ini, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita. Dan itu dia profil guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Rosnizan Muhammad dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Hai, Assalamualaikum Cikgu Rosnizan. Waalaikumsalam, Syafiqah. Sihat? Sihat Cikgu. Cikgu apa khabar pula? Alhamdulillah, sihat sentiasa. Alhamdulillah. Ya Cikgu, sebelum kita mulakan mata pelajaran hari ini, iaitu Sains Tambahan tingkatan 5, jom kita perkenalan dulu dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Suhaili dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Hai Cikgu, apa khabar? Okey, terbaik Cikgu Suhaili. Baiklah, terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Rosnizan, sebelum kita memulakan, kita nak beri fokus kepada format-format yang terlibat ya dalam bab 7 ya Cikgu? Bab 7 iaitu elektrik. Dari tingkatan 5 lah. Okey, jadi sebelum kita mulakan seperti biasa, kita ada para murid kita dalam talian. Jom kita perkenalkan mereka. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Wah, okey. Harapnya anda semua sudah bersedia untuk belajar. Tapi sebelum kita teruskan, Cikgu Rosnizan, boleh tak perkenalkan mereka satu demi satu? Silakan Cikgu. Okey, Syafiqah. Menemani Syafiqah hari inilah. Saya bawa khas dari Terengganu. Kita ada yang pertama, Nurul Aina. Okey, boleh lambai sikit Nurul Aina. Hai Aina. Okey. Okey, yang kedua kita ada Fatini. Hai Fatini, selamat datang. Okey, yang ketiga kita ada Airul. Hai Airul. Dan yang keempat kita ada Sarafuddin. Okey, baiklah Sarafuddin. Dua terima lelaki, kasih semua. dua perempuan. Ya, bunga dan dua kumbang. Baiklah Cikgu. Harapnya mereka pun telah bersedia untuk belajar hari ini. Jangan lupa keluarkan pen, pensel, kertas, buku nota semua untuk catat nota pada hari ini. Bagi bab 7, elektrik bagi mata pelajaran Sains Tambahan. Jadi tanpa membuang masa, Cikgu Rosnizan, silakan. Okey, Syafiqah. Sebelum tu kita tengok dulu apa yang ada dalam elektrik lah, bab 7 kita. Okey, yang pertamanya kalau kita tengok bab 7, fokus utamanya apa maksud bagi arus elektrik dan juga beza keupayaan. Okey, arus elektrik adalah kadar pengaliran cas elektrik dalam satu konduktor di mana dia punya rumus dia iaitu arus elektrik simbolnya adalah I sama dengan cas elektrik Q bahagi masa T. Okey, yang kedua beza keupayaan ialah kerja yang dilakukan apabila satu kulum cas bergerak di antara dua titik. Dan dia punya rumus dia V untuk beza keupayaan sama dengan kerja W bahagi cas elektrik Q. Okey, dan cas elektrik berkenaan ialah hasil darab bilangan elektron dengan cas bagi satu elektron iaitu Q sama dengan NE, di mana N merupakan bilangan cas dan E adalah cas elektron, dan dia punya nilai dia tu dia dah tetapkan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, yang ni dia punya maksud dan juga formula yang berkaitan lah. Okey, ada Syafiqah nak tanya tu sebelum kita pergi kepada murid kita nanti. Setakat ini jelas Cikgu. Okey, jelas Okey, seterusnya kita tengok dia punya rintangan elektrik. Apa yang dimasukkan dengan rintangan elektrik? Kalau dalam elektrik ini dia ada beberapa maksud dia dan juga formula yang berkaitan. Okey, contoh rintangan ini ialah nisbah beza keupayaan merentasi konduktor terhadap arus. Okey, rintangan simbol dia adalah R, beza keupayaan V dan juga arus dia punya I. Unit SI dia adalah volt per ampere. Yang ni yang biasa kita tengoklah, kalau volt tu untuk beza keupayaan dan ampere untuk arus. Kalau dia tu, maka yang biasa kita guna adalah ohm. Simbol dia seperti kalau kita tengok secara imbas tu seperti macam lamban mentol. Okey, dan demi formula dia R sama dengan V bahagi I. Yang ini untuk rintangan elektrik. Dan rintangan elektrik ni juga dia ada faktor-faktor
yang mempengaruhi nilai berkenaan. Dia ada 4 faktor. Contohnya panjang konduktor. Okey, sama ada semakin panjang konduktor, apa yang berlaku kepada rintangan? Adakah semakin tinggi ataupun semakin rendah? Okey, yang kedua adalah suhu konduktor. Kalau kita tengok pada graf berkenaan, apabila bertambah suhu, maka nilai rintangan dia akan bertambah. Okey, jenis bahan konduktor yang digunakan. Di situ saya bagi ada 4, nikrom, konstantan, kuprum ataupun perak, dan juga diameter konduktor juga mempengaruhi nilai rintangan berkenaan. Okey, yang ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dia lah. Okey, seterusnya tenaga elektrik dan juga kuasa elektrik. Okey, dari segi tenaga ni dan juga kuasa ni, yang inilah yang kita cipta peralatan elektrik berkenaan lah. Di mana contoh tenaga elektrik, simbolnya adalah E. E itu biasa dulu bahasa Inggeris dia energi, tenaga. Okey, keupayaan arus elektrik untuk melakukan kerja, di mana dibekalkan oleh sumber tenaga seperti sel kering ataupun kita panggil bateri. Okey, sel kering ataupun bateri. Okey, boleh ditukar ke bentuk lain seperti tenaga haba, tenaga cahaya ataupun tenaga mekanikal, di mana kuasa datang daripada bateri berkenaan kita tukarkan untuk nyalakan lampu suluh contohnya, maka dia menghasilkan tenaga cahaya daripada mentor itulah. Kuasa yang sebenarnya daripada sel kering, dan formula dia tenaga elektrik E sama dengan beza keupayaan darab dengan cas, V darab dengan Q, dan kuasa P sama dengan perubahan tenaga E bahagi dengan masa. Di mana E kalau kita tengok sebelum ni dia punya formula dia ada. Bila kita gantikan E dengan formula dia VIT, maka bahagi dengan masa T dan tinggallah VI. Iaitu V adalah beza keupayaan dan I adalah nilai arus. Okey, so di sini kalau kita tengok secara sepintas lalu, kena faham maksudnya apa, satu-satu simbol berkenaan, dan juga kena faham formula yang digunakan untuk kita dapatkan, sama ada kita nak dapatkan kuasa, kita nak dapatkan arus, kita nak dapatkan cas dan sebagainya. Bila sebut pasal formula ni timbullah persoalan, perlu ke hafal formula ataupun faham, cikgu? Yang penting faham. Hafal tu maksudnya setiap soalan tu diberi formulanya. Untuk sains tambahan diberi formulanya apa yang perlu digunakan untuk murid-murid kita kira lah. Dia bagi formula, cuma murid kita perlu tahu simbol yang digunakan, sebab kadang-kadang kita tak bagi untuk pentaksiran kita tak bagilah. Secara umum tenaga elektrik, E, kadang kita bagi E sama dengan VQ. Maka murid kita perlu tahu E tu apa, V itu apa dan Q itu apa. Dan dia perlu gantikan nilai-nilai yang diberi. Tersilap ganti, jawapannya lain. Okey, faham. Dan harapnya murid dalam talian semua faham ya. Okey tak setakat ini? Boleh tak bagi thumbs up nak tahu okey, jelas tak setakat ini? Boleh? Okey, baiklah Cikgu Rosnizan. Jadi kita akan mengupas lagi selepas ini, beri fokus kepada kertas 1 dan juga kertas 2, tapi nantikan selepas ini, dan jangan ke mana-mana, kita kembali di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022, dan untuk segmen ini kita akan beri fokus kepada kertas 1 bagi mata pelajaran sains tambahan dan bab 7 dalam mata pelajaran ini, iaitu elektrik, bersama Cikgu Rosnizan. Baiklah Cikgu, ini dia kita akan beri fokus kepada soalan objektif. Ya Syafiqah, kita tengok soalan objektif kita dulu. Yang pertama, soalan contoh bagi kertas 1. Okey, soalan yang pertama, Fika nak jawab dulu ke ataupun kita nak minta bantuan murid-murid kita di rumah? Kita bagi murid-murid kita. Okey, boleh Fika baca soalan dan juga bagi jawapan. Siapa nak cuba dulu? Siapa nak cuba soalan pertama ni? Kalau tak, Kak Fika je panggil. Okey, Airul. Okey, silakan. Airul, boleh. Pernyataan yang manakah betul tentang arus elektrik? Jawapannya A, 1 dan 2. Okey, jawapan dia. Boleh Arul baca dulu dia punya pilihan jawapan dia. 1, 2, 3. 1, kadar pengaliran cas. 2, boleh diukur dengan menggunakan ammeter. 3, mengalir daripada terminal negatif ke terminal positif.
Tempat boleh ditingkatkan dengan menambah masa pengaliran cas. Okey, jawapannya 1 Jawapannya dan A, 2. 1 dan 2. Okey, kita tengok Fika betul ke tak jawapannya. Okey, jawapannya 1 dan 2. Ya, betul Hairul. Tahniah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Siapakah yang nak jawab? Siapa yang nak bantu? Okey. Okey, Nurul Aina, silakan. Nombor 2, apakah maksud beza keupayaan yang terdapat dalam suatu liter elektrik? B, tenaga elektrik yang dihantar per unit cas. Okey, jawapannya dia bagi adalah B. Kalau kita tengok sini Fika, yang ni dia punya konstruknya atau tugasannya adalah pengetahuan saja. Maksudnya bila kita baca, kita tahu. So jawapannya okey, betul. Tenaga elektrik dihantar per unit cas. Seterusnya kita pergi pada soalan nombor 3, kita tingkatkan sikit dia punya kemahirannya. Okey, ada yang nak jawab? Ini memerlukan pengiraan sikit. Ya, pengiraan Fika. Nanti murid kita boleh beritahulah cara nak kira tu macam mana. Okey, siapa yang nak cuba? Siapa yang Fatini? ingat formula ni? Boleh Fatini? Okey, malu-malu Fatini. Arus 0.3A mengalir melalui sebiji mentor selama 120 saat. Berapakah jumlah gas yang mengalir melalui mentor itu? Q sama dengan IT. Okey. Q sama dengan 0.3 darab 110, dapatlah 36C. 36C. Okey, di situ kalau kita dengar dia kata tadi Q sama dengan 0.3 darab 120. Itu adalah cara pengiraannya di mana dia gantikan I-nya berapa dan T-nya berapa dan dapat dia punya nilainya 36C. C itu tadi dia punya sebutan dia C pun boleh, Coulomb pun boleh. Coulomb. Dia punya simbol dia adalah C. Okey. Cikgu, dalam contoh soalan nombor 3 ni kan cikgu diberikan formula tapi ada juga yang tidak diberikan formula ya cikgu? Tidak diberikan formula, maka murid tu ibaratnya kena hafal lah. Tetapi saya biasanya dalam pentaksiran di sekolah tu saya bagi formula. Jadi kita nak tengok kemahiran dia masukkan nilai yang betul dan pengiraannya lah. Okey, seterusnya kita tengok nombor 4. Okey, ada nak bantu? Siapa lagi belum jawab tadi? Okey, Syarafuddin. Ini dari Syarafuddin nak cuba. Pengetahuan juga. Ya. Silakan. Soalan 4. Apakah ciri bahan yang dipilih sebagai elemen pemanas? D. Mempunyai rintangan yang tinggi. Okey, mempunyai rintangan yang tinggi. Di sini kalau kita tengok soalan tu, ciri bahan yang dipilih sebagai elemen pemanas. Okey, jadi bila dia tu dia kena faham elemen pemanas gunanya untuk apa dan dia akan tanya cirinya. Cirinya maka dia bawah tajuk kefahaman. Okey, bukan pengetahuan lah. Sebab saya dengar macam Fika kata ni pengetahuan ke soalan? Bukan, dia tinggi sikit kefahaman. Dia kena fahamkan ciri elemen pemanas berkenaan. Okey, di mana kalau kefahaman, pengetahuan tu dia adalah pengetahuan elemen pemanas guna untuk apa, tapi dia bagi di sebalik satu lagi. Tingkatkan satu lagi iaitu mempunyai rintangan yang tinggi. Okey, kita pergi seterusnya kepada soalan nombor 5. Okey, yang ini juga pengiraannya. Kalau pengiraannya dia duduk bawah tugasannya aplikasi, iaitu dia menggunakan formula. Okey, ada yang nak bantu? Nombor 5. Nombor 5. Siapa nak jawab? Kena suruh Kak Syafiqah pilih. Okey, Airul. Berapakah nilai yang sesuai bagi peralatan elektrik yang mempunyai kuasa 320 watt dan disambung ke bekalan kuasa 24 watt? Formulanya P sama dengan VI. Jalan kiranya I sama dengan 320 per 24 sama dengan 13.33 Okey, kalau kita tengok di situ formula diberi adalah P sama dengan VI. P untuk kuasa, V untuk beza keupayaan dan I untuk arus. Maka di situ dia perlu tukarkan dia punya formula dia iaitu I sama dengan P bahagi V. Kalau dia tak tukar nanti akan jadi masalah lah pengiraan tu. Sebab kalau kesilapan pengiraan, jawapan tu ada pilihannya. Jadi jawapan dia dapat 13.3
3. Okey, betul. Jawapannya adalah C. Okey, kita tengok yang lebih sikit. Boleh, Fika? Boleh. Pengiraan mungkin nampak sama, tapi ada bezanya. Apa beza di situ kalau Fika nampak? Dia memerlukan Q. Sedikit kepahamannya kat mana? Pada rajah. Ya, betul, pada litanya. rajah. Okey, siapa yang nak jawab ni? Fatini ke nak jawab? Nampak macam ready je. Okey, Nuraina nak jawab. Silakan. Okey, Nuraina, silakan Nuraina. Rajah 5 menunjukkan satu liter lengkap. Berapakah jumlah cas yang mengalir melalui mentol selama 80 saat? B. 240 C. 240 C. Okey, jawapannya 240 coulomb. Betul ke tu? Okey. Kalau Fika tengok di situ, Fika dapat tak dia punya nilai arusnya kat mana? Nilai arusnya kat mana? Ada kat mana? Ada. Di situ A, 3A. 3A. Pandai Fika. Saya saja nak uji Fika tu. Nampak Itulah, Fika tengok menggigil mana sekejap kiri kanan. tadi. Biasanya ada pada soalan. Ya. Yang ni murid kena faham gambar berkenaan. Kat mana kadang-kadang dia kata, cikgu tak ada maklumat pun tentang I-nya di mana. I itu kita tengok, itu pentingnya rajah yang diberi. So di situ maka I-nya adalah 3 daripada rajah. Dan dia punya 80 tu adalah nilai masa dia T. Dan bila kita darab dapat 240 coulomb. Objektif tak ada masalah dia guna. Tapi kalau untuk soalan struktur, dia lain sikit pengiraan dia lah. Pengiraan tu dapat markah cara kita nak ganti. Nanti kita tengok pada berkait dengan soalan-soalan yang lain lah nanti. Okey, ada Fika nak tanya apa-apa ke? Nak saya tambah baik? Saya rasa setakat ini sangat jelas. Masih kertas 1. Selepas ni kita ada kertas 2 pula. InsyaAllah, Fika. Jadi murid-murid, jawapan yang semuanya betul. Tapi selepas ini bersedia ya ada soalan struktur dan juga esei kan cikgu? Ya betul, Fika. Nantikan lebih selepas mencabarlah. Dan harapnya anda setia menonton kita. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom masuk ke kelas. Hari ini kita beri fokus kepada mata pelajaran sains tambahan bagi tingkatan 5 dan juga tajuk kita bab 7 elektrik. Dan segmen kali ini kita beri fokus kepada kertas 2 soalan struktur. Dan saya nak tanya juga kepada Cikgu Rusnizan kan, kalau kita sebut tentang kertas 1 soalan objektif, kertas 2 ada soalan struktur dan juga esei ya Cikgu. Ya betul. Berapakah berat katakan untuk soalan struktur ni? Masuk Fika jumlah markah dia. Keberatan dia lah. Keseluruhannya kalau kertas 1 kita ada 40 soalan, 40 markah. Kertas 2 kita ada 100 markah. Wah, 100 tapi hari ni taklah markah. kita nak bincang 100 markah penuh. Sebahagian kalau 100 sahaja. markah penuh, mungkin ambil masa beberapa jam. Lama lagi lah. Tapi Faham, cuma hari cikgu? ni, sekarang ni kita hanya fokus untuk bahagian A dahulu. Okey, boleh Fika? Kita teruskan. Silakan, cikgu. Fika, kita tengok soalan contoh untuk kertas 2 bahagian A. Bahagian A ni iaitu bahagian struktur yang Fika beritahu tadi lah. Okey, kalau bahagian struktur ni dia ada 8 soalan, 60 markah untuk bahagian A. Cuma kita tengok contoh beberapa contoh lah. Okey, yang pentingnya dalam struktur ni, kalau ada gambar rajah berkenaan yang diberi, jadi kita fokus kepada rajah berkenaan. Contoh yang pertama kita tengok, saya baca dulu boleh Fika? Silakan, okey, rajah 1 menunjukkan 1 liter elektrik ringkas. Apa yang kita nampak di situ, dia ada sel kering dan dia sambungkan pada mentol. Bila dah sambung, kita panggil dia punya liter dia lengkap. Maka mentol tu kita nampak menyala, betul? Betul. Okey, apa anggaran soalannya? Okey, soalan yang pertama, A1. Nak saya baca ataupun Syafiqah nak jawab dulu ke macam mana? Okey, boleh? Okey, tandakan dengan anak panah pada rajah 1 untuk menunjukkan arah aliran elektron, cikgu. Okey, kalau Syafiqah nak tulis tu mungkin jauh sikit lah. Syafiqah beritahu je bagaimana anak panah tu dia, kita nak tanda tu macam mana? Adakah aliran dia dari negatif, positif, negatif?
Kalau dari segi yang sebutannya, ni dia ada aliran elektron. Elektron, okey. Aliran elektron mengalir dari negatif ke positif, cikgu. Okey, dan negatif ke positif, adakah kita perlu lompat ataupun kita buat aliran pada wayar dia? Aliran pada wayarnya. Okey, betul Fika. Fika kata banyak pula cikgu tanya ni dah berdebar-debar. Nasib baik betul. Nasib baik kan? betul. Kalau kita tengok di situ anak panahnya, kalau tengok Fika macam kepalanya bertembung tak? Dia satu aliran dia je. Salah satu, saya bagi dua-dua di situ, salah satu dapat satu markah. Okey, yang kedua, Syafiqah nak teruskan atau nak minta bantuan rakan-rakan di rumah? Jom, kita dapatkan rakan-rakan kita lah, cikgu. Okey, boleh Syafiqah. Mereka pun dah bersedia nak menjawab ni. Okey, siapa nak jawab? Soalan A2, tulis kuantiti fizik yang betul di dalam petak yang disediakan. Siapa nak jawab? Apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Satu jawapan je tu. Fatini, boleh? Okey, Airul lagi. Silakan. Arus sama dengan cas per masa. Okey, arus sama dengan cas per masa ataupun cas bahagi masa. Betul. Di sini dia tak bagi simbol lah. Okey, ada setengah dia bagi simbol. Kita bagi kalau arus tadi yang kita belajar, I, simbolnya I. Kalau cas, simbolnya Q. Dan masa, simbolnya T, time. Kalau kat sini dia tak tulis sedia ada simbol, jangan tulis simbol, tulis cas je, cikgu. Tulis cas, dia punya nama dia. Nama dia. Okey, seterusnya soalan B. Siapa nak jawab B? Okey, ada Fatini. Fatini dah buka mic tu. Boleh Fatini? Apakah yang akan berlaku kepada kecerahan mentor itu jika dua sekurin digunakan dalam Raja 1? Ia akan jadi lebih cerah. Okey, dia akan jadi lebih cerah sebab dia tambah nilai arus dia. Okey, maka mentol akan jadi lebih cerah. Okey. Kalau Syafiqah tengok lebih cerah, ada tak ayat lain yang Syafiqah rasa sesuai? Lebih terang. Katakan lebih terang ataupun kecerahan bertambah, meningkat. Tak ada masalah. Okey, seterusnya soalan C1 boleh? Siapa lagi nak cuba? Okey. Cepat, berebut je. Pengiraan ni. Okey, Syarafuddin. Boleh Syarafuddin? Okey, kita pergi Syarafuddin dulu, Airul. Lepas ni Airul jawab. Okey, untuk C1. Arus sebanyak 0.8A mengalir melalui mental itu dalam masa 2 minit. Nyatakan masa itu dalam saat. 2 darab 60 sama dengan 120 saat. Okey, yang ni dia tukarkan masa minit kepada saat. 2 darab 60 sama dengan 120 saat. Ada Syafiqah nak tanya tentang itu? Saya rasa agak jelas di sini. Jelas. Cumanya mungkin tadi Syarafuddin ya? Ya, Syarafuddin. Boleh nyatakan bila dia tukarkan daripada saat, daripada minit tu ke saat. Dia dah 60 lah. Kerana dia tulis kat situ. Soalan tu penting untuk kita baca. Ya. Kadang-kadang kalau kita tengok sebab penggunaan nilai T tu nak gunanya di bawah. Sebab tu dia ada saya bagi soalan tu, tukarkan dulu dalam unit saat. Kita takut nanti murid kita tukar menggunakan minit. Kalau menggunakan minit dia akan jadi salah lah. Masa mesti dalam unit saat. Okey, seterusnya siapa tadi? Airul tadi. Okey, Airul, C2 Airul. Boleh teruskan. Hitungkan jumlah cas yang mengalir melalui mentor itu. Formulanya Q sama dengan IP. Jawapannya? Q sama dengan 0.8 darab 120 sama dengan 96C. Okey, yang pertama dia gantikan dulu untuk unit I dan juga T. Okey, 0.8 bagi I, T-nya 120 dan dia darat hasilnya 96 coulomb. 96C. Jangan lupa unit dia. Ya, unit dia ada. Di situ gantian satu markah, jawapannya satu markah sebab dia ada dua jawapan, dua markah di situ. Kalau terus murid kita buat Q sama dengan 96, dia boleh dapat berapa? Kalau satu markah je kot, ya, betul Syafiqah, satu markah untuk jawapan saja. Jalan kerjanya tak ada. Okey, seterusnya boleh kita teruskan Fika? Boleh cikgu. Okey, soalan nombor 2. Okey, hubungan antara cas Q, arus elektrik I dan masa T diberikan oleh formula berikut. I sama dengan Q bahagi T. Okey, untuk soalan A, siapa nak bagi jawapan? Okey, Nurul Aina silakan.
A. Nyatakan unit bagi cas elektrik. Jawapan dia Coulomb ataupun C. Jawapan dia Coulomb. Coulomb ataupun simbolnya C. Okey, sebab di situ kalau Fika faham, nyatakan unit. Kalau dia kata namakan, maka kita bagi Coulomb. Bila nyatakan, sebab tu saya buat atau slash tu kan, atau sama ada murid kita bagi Coulomb atau dia bagi simbol. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kena tengok tugasan dia. Kalau tugasan namakan, automatiklah kita bagi nama dia. Kalau dia bagi simbol, salahlah. Okey, seterusnya B. Okey, ada yang jawab B. Okey, Syarafuddin. Silakan. B. Terangkan hubungan diberikan oleh formula itu. Pada masa yang malar, arus adalah berkadar terus kepada jumlah cas. Okey, Syarafuddin bagi tahu, dia kata di situ kalau Fika tengok ada berapa dia punya unitnya? Kat sini ada 3, betul? Okey, kita nak bagi hubungan 2 benda. Maka kita kena malarkan satu benda. Maka dia bagi tadi apabila pada masa yang malar. Maka masa itu tetap je arus adalah berkadar terus kepada jumlah cas. Kalau kita nak kaitkan dengan masa, maka kita malarkan yang lain. Kita malarkan, biasa kita boleh malarkan arus lah. Kita boleh kawal arus. Tapi cas mungkin kita tak boleh nak kawal, hasil dia dapat cas. Tapi biasanya kita kawal masa, berapa minit kita nak arus tu mengalir. Yang tu dia ada perkataan pada masa yang malar. Kena sebutkan kat situ. Kalau kita tulis bentuk ayat ni juga dalam bentuk semakin arus meningkat pun boleh juga ya, cikgu? Boleh. Katakan pada masa tetap pun boleh, yang malar ataupun tetap. Kita ubah dia punya dari segi bahasa dia tu. Maksudnya sama. Malar, tetap, tidak berubah. Iaitu dia punya maksud yang sama pada masa yang malar lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey, siapa yang nak jawab C? Silakan. Okey, Fatini. Arus 1.5A mengalir melalui satu mentol selama 1 minit. Itu jumlah cas yang mengalir melalui mentol itu. Q sama dengan IT. T sama 1/60 dapatlah 60 saat. Q dengan 1.5 darab 60 dapat 90 C ataupun panggil Coulomb. Okey, Coulomb. Okey, Fatini, Coulomb. Okey, kalau kita tengok situ, kalau Fika dapat tangkap apa yang diberitahu, step yang pertama, langkah yang pertama dia beri apa? Dia menulis formula, cikgu. Okey, betul Syafiqah, formula. Sebab kalau kita tengok situ tak ada formula. Tak ada. Sebab kita tengok 4 markah, maka markah yang pertama datang daripada formula yang diberikan. Yang tu Syafiqah tanya, adakah perlu kita hafal? Formula yang mudah, senang ingat, tak ada masalah, boleh hafal. Okey, yang susah sikit, maka saya bagi formula berkenaan untuk dia kira. So kita tengok di situ, maka Q sama dengan IT, 1 markah, and then dia kira apa? Dia kira masa. Sebab apa? Tadi masa kita kena ubah, kita kena tukarkan daripada minit kepada saat. Maka 1 darab 60 dapat 60 saat, dan seterusnya dia gantikan I 1.5, masanya T 60, maka dapat 90 Coulomb. Daripada situ, katakan, Syafiqah nak tanya saya? Tak ada. Cikgu, silakan. Okey, katakan 60 T tu dia tak tulis. Dia tak kira. Dia terus bagi Q sama dengan 1.5 darab 1 darab 60. Pengiraan T tu dia letak pada formula T yang dekat Q sama dengan IT. Boleh ke? Boleh. Dia akan dapat 2 markah di situ. Satu dia cari T, satu lagi dia gantikan. Terus dapat tu dia tak buat T asing pun tak apa. Tapi dengan syarat dia buatlah. Kalau tak buat, tapi di situ kita nampak 1 darab 60, mungkin kita boleh tulis 60 je. Tapi kena hati-hati kalau nilai minitnya adalah 2, 3 dan seterusnya. Okey, faham cikgu. Betul? Kita pergi soalan seterusnya. Yang tu Syafiqah, contoh yang saya bagi yang kedua itulah. Q sama dengan 1.5 darab 1 darab 60, 90 Coulomb. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 3. Rajah 3 menunjukkan 1 liter elektrik. So kita nampak di situ ada tanda Y, ada sel kring dan juga ada mentol. Yang ni murid kita dah tahulah simbol-simbol berkenaan lah. Okey, tapi simbol Y itu bukan simbol yang dia tahu, cuma dia tahu kedudukan dia. Okey, jawapan soalan A, siapa nak cuba? Okey, namakan Y. Okey, Airul.
Y digunakan untuk mengukur beza keupayaan merentasi sel kering. Okey. Namakan Y voltmeter. Okey, namakan Y. Di situ dia punya hint, kita panggil hint apa maksudnya? Maklumat, sedikit maklumat kepada murid iaitu beza keupayaan. Maka dia dapatlah tahu beza keupayaan diukur oleh voltmeter. Okey, seterusnya yang ni perlu label ni, tanda dan label arah bagi pengaliran elektron anak panahnya satu kepala, manakala pengaliran arus anak panahnya dua kepala. Yang Syafiqah buat tadi, ke Syafiqah nak jawab je yang ni. Syafiqah jawab je daripada negatif positif atau positif negatif. Kalau pengaliran elektron dia dari negatif ke positif. Kalau pengaliran arus kita tandakan dengan dua anak panah pun sama, negatif ke positif. Tadi negatif positif satu. Satu lagi positif. Positif ke negatif? Terbalik kan, dia berbeza. Betul cikgu, betul. Dah banyak sangat. Confuse kan? Positif negatif, positif negatif. Okey, kat mana kita nak tahu positif negatif? Kita tengok pada sel kering, simbol dia panjang, pendek. Panjang tu positif, pendek tu negatif. Dia punya simbol dia lah, panjang pendek, panjang pendek. Maka betul lah yang Fika beritahu tadi, elektron mengalir dari negatif ke positif. Maka daripada pendek tu dia mengalir ikut tu ke panjang. Okey, simbol dia, dan arus positif ke negatif, dua kepala. Okey. Faham Fika dan murid kita di rumah? Okey, seterusnya kita pergi pada C. Siapa nak jawab C? Okey. Sebab ni nampak banyak nombor-nombor tu, mungkin dah pening dah nombor-nombornya. Sini adalah sambungan soalan 3 ya cikgu? Okey, sambungan pada soalan 3 C. Okey, silakan. Silakan. Siapa Fatini? Fatini nak jawab C satu. Okey, Fatini. Lampu motosikal dilabel dengan 12V, 15W. Okey. Itu nilai arus mengalir apabila lampu disambungkan dengan lampu disambungkan kepada bekalan 12V. Okey. I sama dengan P per V. Okey. Jadi 15 per 12 sama dengan 1.25A. Okey, dia gantikan P dengan 12. Minta maaf, P dengan 15 dan V dengan 12. Dapat 1.25 ampere. Okey, yang kedua, siapa nak jawab yang kedua? Okey, Nuraina. Berapakah rintangan filamen lampu tersebut? Okey. R sama dengan V per I. Okey. R sama dengan 12 per 1.25 sama dengan 9.6. Okey, 9.6 Coulomb, C. Ataupun benda ohm. Ohm kan cikgu? Ohm, ya betul. Okey, 12 nilai untuk V. I tadi dia dapat 1.25 yang di atas tadi digantikan dan dapat 9.6. Kadang-kadang memang murid kita dia nak sebut apa, dia punya simbol dia macam simbol mentor. Yang tu adalah simbol, sebutan dia adalah ohm. OHM. Okey. Baiklah cikgu, itulah pengakhiran bagi kertas 2 bahagian A cikgu. Bahagian A, dan kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, anda masih lagi menonton rancangan Sukses SPM 2022 bersama saya Syafiqah dan juga Cikgu Rusniza, anak Cikgu Sains Tambahan kita pada hari ini. Dan kali ini kita beri fokus kepada kertas 2 bahagian B dan juga C. Jadi tanpa membuang masa, silakan Cikgu Rusniza. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, untuk bahagian B dan juga bahagian C, ini adalah soalan dikatakan esei. Tapi esei tak adalah nak kena jawab terlalu panjang macam karangan yang lain-lain tu. Yang ni kita tengok bagaimana nak ringkaskan, nak mudah murid-murid kita jawab dan dapat markah yang maksimum. Okey, kita boleh tengok soalan contoh dia, Fika. Okey, yang pertama saya baca dulu, Fika. Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan graf hubungan arus I dengan beza keupayaan V konduktor. Bagi satu konduktor lah, sudah ada kita nampak dua perbandingan, dua perbezaan grafnya. Satu graf kita nampak garis lurus, satu lagi yang melengkung.
Okey, kita pergi kepada soalan yang ni rajah di mana murid kita perlu tengok perbandingan dua itulah. Okey, rajah yang ditunjukkan. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, A ada nak jawab A? Okey. Okey, siapa nak jawab? Sarafuddin nak jawab ke? Mic dah buka tu. Okey, boleh Sarafuddin. Jenis konduktor. Okey. Rajah 10.1. 1.1. Bukan 10. Rajah 1.1. 1.1. Okey. Jenis konduktor OHM, hubungan V dan I. V berkadar langsung dengan I. Okey. Contoh konduktor, konstantan dan nikrom. Okey. Untuk rajah 1.2? Rajah 1.2 pula, jenis konduktor bukan OHM. Okey, bukan hubungan okey. V dan I. V tidak berkadar langsung dengan I. Okey. Contoh konduktor pula mentol dan diod. Okey, yang tu dia bagi macam dia tulis satu ayat untuk satu rajah. Yang paling ringkasnya kita buat dalam bentuk jadual. Mudah nampak ya perbandingannya. Sebab dia sebut bandingkan tak ada masalah. Dia bagi dalam bentuk ayat pun boleh. Boleh je, dia tidak ada satu kesalahan. Janji ada tiga poin yang dekat situ. Okey, 3 poin yang diberikan. Contoh jenis konduktor. Okey, untuk rajah 1.1, rajah 1.2 seperti yang terpaparlah kita tengok tu. Maksudnya jenis konduktor dia untuk 1.1 ohm, bukan ohm, rajah 1.2. Hubungan V dan I, V berkadar langsung dengan I. Satu lagi V tidak berkadar langsung dengan I. Contoh konduktornya konstantan ataupun nikrom. Manakala untuk rajah 1.2, contoh konduktornya mentol ataupun diod. Okey, yang ni lebih mudah dan lebih senang untuk saya bagi markah kepada murid untuk pentaksiran dia. Okey, seterusnya soalan B. Okey. Ada yang nak baca dan bagi jawapannya? Okey, Airul. Jadual 10 menunjukkan hasil dapatan seorang murid untuk membandingkan kesan pemasaran pembakar roti yang menggunakan air 5 pemanas X dan Y. Membakar roti tersebut disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Okey. Nyatakan satu bahan yang boleh digunakan sebagai elemen pemanas. Jelaskan. Okey. Guna bahan apa? Dawai nikrom. Okey. Penjelasan dia? Kerana mempunyai rentangan yang tinggi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Okey. Jadual 10 tu dia bagi penerangan tentang elemen pemanas X dan juga Y. Kalau kita tengok yang pertama, jawapan dibagi tadi adalah dawai nikrom. Kenapa? Sebab dia mempunyai rintangan yang tinggi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Kita nak panaskan roti lah, Syafiqah. Jadi dia perlu rintangan yang tinggi. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, yang ni pengiraan. Siapa tajuk nak cuba? Elektrik ni dia banyak pengiraan, Fika. Nampaknya begitu. Okey, siapa boleh? Fatini ke nak jawab? Okey, Fatini. Senyuman yang menarik. Itu tenaga bagi elemen pemanas X dan Y. Okey. Tenaga E sama dengan VLT. Okey. Elemen pemanas X. V sama dengan 240 darab 8.0 darab dengan 100 turbo. So kita dapat 400 Joule. Okey. Untuk elemen pemanas Y, E sama dengan 240 darab 3.0 darab dengan 180. Okey. Kita dapat 1029,600 J. 1,600 J. Okey, banyak sangat nilai tu. Kita tengok betul tak dia bagi jawapan. Okey, dia kira satu-satu, Syafika. Untuk pemanas X menggunakan formula E sama dengan VIT. So V digantikan 240 darab 8.0 darab 120, dia dapat 230,400 Joule. Itu untuk pemanas X. Okey, untuk pemanas Y, elemen dia 240 darab 3.0 darab 180. So gantian tu kita letak je tempat yang asal dia. VIT dapat 129,600 Joule. So di situ dapat elemen pemanas X 2 markah, elemen pemanas Y pun 2 markah, so dapat 4
markah. Dia jadi dapat 4 markah. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, yang ni dia berdasarkan jawapan tadi. Okey, dia nak jawab. Siapa yang jawab? Okey, Aina. Okey, Aina jawab. Berdasarkan jawapan anda di C2, jadi elemen pemanas yang paling sesuai digunakan dalam pembahasan hati tersebut. Jelaskan pilihan jawapan anda. Elemen pemanas Y, kerana menggunakan tenaga yang paling kurang untuk mencapai satu yang sama berbanding elemen pemanas X. Okey, tak apa jelas. Tapi saya dengar tadi elemen pemanas Y. Betul tak, Syafika? Ya, betul. Okey, kenapa? Sebab dia menggunakan tenaga paling kurang untuk mencapai suatu suhu yang sama berbanding elemen pemanas X. Tujuannya satu, kita nak menjimatkan elektrik dan mempercepatkan masa untuk kita makan lah. Betul. Okey, masak cepat, makan boleh jadi cepatlah. Okey, sebab sekarang ni kita bergegas dengan masa. Okey, seterusnya. Cikgu, mendengar kita telah pun sampai di penghujung kelas kita pada hari ini. Cikgu boleh sampaikan sedikit rumusan ringkas untuk sukses SPM 2022 hari ini. Okey, rumusan ringkasnya. Okey, apa yang kita dapat pada hari inilah. Yang pertama, murid kita dapat menerangkan hubungan antara arus dengan beza keupayaan tadi. Dia membezakan ciri konduktor ohm yang berdasarkan jadual tadilah dengan konduktor bukan ohm, faktor yang mempengaruhi rintangan. Okey, menerangkan pemilihan bahan berintangan tinggi sebagai elemen pemanas. Okey, menerangkan hubungan antara tenaga elektrik, beza keupayaan, arus dan masa. Juga dia boleh menerangkan hubungan antara kuasa, beza keupayaan dan juga arus, serta menerangkan nilai fuse yang sesuai untuk peralatan elektrik supaya peralatan elektrik kita tidak terbakarlah. Okey, yang tu dia punya kesimpulan untuk hari inilah, apa yang kita belajar daripada awal hingga akhir. Ya, cikgu, terima kasih kerana berkongsi ilmu dan juga cara-cara nak lulus dengan cemerlang bagi kertas sains tambahan bab 7 elektrik. Terima kasih juga kepada murid-murid dan dalam talian hari ini kerana berkongsi jawapan anda, dan juga yang sedang menonton, saya mendoakan agar anda semua lulus dengan cemerlang dalam pentaksiran SPM anda. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye semua.